Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Video hari ini adalah sebuah video yang boleh dianggap kontroversi sebab secara tidak langsung saya akan mengajar pelajar-pelajar di luar sana untuk menipu. Dan berkemungkinan video ini adalah antara video yang paling dibenci oleh guru-guru di luar sana. Video apa? Hari ini saya ingin berkongsi tentang teknologi AI yang boleh digunakan untuk memudahkan urusan harian kita. Dan video hari ini juga memberikan gambaran yang kita sebenarnya berada di dalam fasa transisi dari fasa menggunakan teknologi lama ke fasa menggunakan teknologi baru, khususnya di dalam video ini teknologi automasi AI. Di dalam konteks pelajar dan guru, teknologi AI ini boleh digunakan oleh pelajar untuk menyiapkan tugasan yang diberikan dengan sangat mudah. Teknologi ini juga boleh digunakan di dalam urusan-urusan lain. Dengan itu, hari ini saya akan memberikan contoh ataupun demonstrasi bagaimana saya boleh menggunakan teknologi AI ini untuk menyiapkan tugasan harian yang saya selalu buat. Dan yang paling penting di akhir video ini bukan sahaja kita akan melihat kemajuan teknologi AI, kita juga boleh meramalkan bagaimana teknologi ini boleh mengubah masa depan manusia pada masa hadapan. Tanpa melengahkan masa lagi, saya teruskan dengan demonstrasi menggunakan Artificial Intelligence. Kita akan buat dua demonstrasi. Yang pertama, saya akan gunakan teknologi ini untuk menyiapkan tugasan yang diberi oleh cikgu seperti menulis artikel ataupun sebagainya. Dan yang kedua, kita akan cuba sesuatu yang lebih kompleks daripada itu di mana saya akan menulis satu aplikasi menggunakan bahasa programming Dart. Dan kita tengok bolehkah AI ini buat apa yang saya buat. Kita mulakan demonstrasi pertama menggunakan teknologi AI ini dengan melihat satu situasi. Saya adalah seorang pelajar yang diberikan tugasan oleh guru untuk menyiapkan sebuah artikel dengan 1,000 patah perkataan tentang sejarah Malaysia. Kalau saya mau menipu, apa yang saya dan pelajar-pelajar lain akan buat? Saya akan Google Malaysian History dan saya akan copy paste maklumat yang ada di internet. Saya akan ambil dua perenggan ni, saya akan buka Google Translate dan saya akan paste di dalam Google Translate daripada English pergi bahasa Malaysia. Saya akan ambil bahasa Malaysia ni dan akan copy paste di dalam Word document, print dan juga hantar. Itu adalah teknik yang digunakan oleh pelajar. Tapi ini adalah sebuah teknik yang lama, sebuah teknik yang primitif. Come on man, get with the times. Sekarang ni kita pakai ChatGPT. ChatGPT adalah sebuah teknologi AI yang memberikan kita solusi kepada permintaan kita lah. Mari saya jelaskan. Untuk menggunakan teknologi AI ChatGPT ini, kamu buka browser di komputer kamu ataupun di telefon bimbit kamu dan kamu type ChatGPT. Dan kamu tekan the first result, ChatGPT Optimizing Language Model for Dialogue. Kamu akan dibawa ke dalam website dan kamu akan nampak button ni, Try ChatGPT. Untuk yang pertama kali tekan button tu, kamu akan diarahkan untuk log masuk. Saya sudah log masuk, jadi saya tidak perlu untuk buat account lagi. Dan macam yang saya cakap tadi, ChatGPT ni dia macam Google Search yang sangat-sangat advance. Kita masukkan apa yang kita mahu di dalam search ni dan teknologi ChatGPT akan memberikan kita solusi. Berbalik kepada situasi tadi itu, saya ingin menulis artikel 1,000 patah perkataan tentang sejarah Malaysia. Kalau saya tulis sendiri mungkin akan ambil masa sejam, 2 jam sebab saya perlu buat penyelidikan lagi dan saya perlu ambil fakta-fakta tu, saya perlu faham dan olah di dalam bentuk artikel. Tapi saya akan cuba untuk minta artikel tu ditulis oleh ChatGPT. Kamu rasa berapa lama dia boleh siapkan dan macam mana kualiti artikel tu? Mari kita try. Contohlah kita type di sini, write 1000 words article about Malaysia history. Dan secara automatik dia akan tulis untuk kita. Dia akan ambil fakta-fakta dari pelbagai sumber dan fakta-fakta itu akan diolah di dalam satu bentuk artikel dengan 1,000 patah perkataan dan cuma mengambil masa kurang daripada 2 minit. Artikel yang diperlukan oleh cikgu saya tadi sudah pun siap. Tapi apa kata kita plot twist sikit.
Tugasan yang diberikan tadi itu adalah untuk subjek bahasa Melayu, tetapi ini adalah bahasa English. Jadi apa yang kita boleh buat ialah kita minta benda yang sama, kita tulis in bahasa Malaysia. Dan ChatGPT akan menggunakan teknologi mereka untuk menulis artikel di dalam bahasa Malaysia. Jadi ini adalah antara demo yang memudahkan urusan kita menggunakan teknologi AI. Dan bukanlah saya ni mahu mengajar pelajar untuk menipu, tetapi saya juga mahu memaklumkan kepada guru yang teknologi seperti ini wujud. Boleh digunakan untuk guru-guru juga dan boleh digunakan untuk mengenal pasti kalau artikel tu ditulis oleh robot, ditulis oleh AI ataupun tidak. Snitch. Bukan sahaja ini boleh digunakan oleh para pelajar untuk menghantar assignment palsu dan mendapatkan markah yang palsu, ini juga boleh digunakan oleh orang yang bekerja di tempat kerja. Contohnya, situasinya, saya diarahkan oleh bos saya untuk menulis sebuah plan pemasaran untuk gelas. Jadi apa yang saya boleh buat ialah saya pergi ke ChatGPT dan saya type marketing plan for a cup. Jadi saya sebagai pekerja tidak perlu untuk membuat research, tidak perlu untuk mengolah, tidak perlu untuk faham benda tu untuk saya hantar ini kepada bos saya. Melainkan bos saya minta saya present, jadi saya kena faham. Ini menyenangkan kerja mungkin 90% ataupun 80%. Ataupun situasinya, saya mahu memulakan satu perniagaan dari rumah. Dan apa yang saya boleh buat ialah saya pergi ke ChatGPT dan saya tanya, how to make business from home? Ataupun macam mana kita mahu memulakan perniagaan dari rumah. Dan ChatGPT ini akan menggunakan teknologi mereka untuk memberikan kita maklumat-maklumat yang kita perlukan dan juga strategi lah. Cari je apa-apa di sana, contohnya how to start a car rental business, how to start a delivery business. Boleh kata, teknologi artificial intelligence ChatGPT ini tahu semua benda. Tapi, kalau dia tahu semua benda, itu adalah demo pertama. Dan untuk demo kedua ni kita cuba sesuatu yang lebih kompleks daripada itu. Sebab mungkin untuk kita meminta AI menulis artikel itu satu benda yang mudah. Apa kata kita buat satu benda yang rumit dan kita tengok bolehkah AI ni buat apa yang kita buat. Untuk mengabsahkan kecanggihan teknologi AI ini, berbekalkan kemahiran programming yang asal ada orang bilang, bergeraklah jari jemari saya untuk menyiapkan aplikasi calculator menggunakan bahasa programming Dart. Satu aplikasi yang mempunyai struktur yang rumit untuk kebanyakan orang, dan selepas ini saya akan mencabar teknologi AI ini untuk buat apa yang saya buat. Terdetik di dalam hati saya bertanya, mana mungkin teknologi AI ini sangat canggih, boleh buat sesuatu yang rumit seperti ini. Adakah selama ni saya tidak perlu belajar programming langsung sebab semuanya boleh dibuat menggunakan AI? Adakah AI hari ini sangat canggih, lebih canggih dari apa yang kita sangka? Ini adalah aplikasi yang saya siapkan dalam masa 6 minit 51 saat ataupun 7 minit lah. Jadi di aplikasi ini macam yang saya cakap tadi adalah sebuah aplikasi calculator di mana kita user ataupun pengguna boleh memasukkan nombor diorang dan diorang boleh pilih sama ada untuk tambah, tolak, bahagi ataupun darab. Contohnya, contoh kita kali ataupun darab, kita gunakan aplikasi ini 5, nombor kedua adalah 5, kita pilih untuk darab dan dia akan darablah 5 kali 5. Dan sekarang ni kita tengok bolehkah ChatGPT ataupun AI ni membuat sesuatu yang kompleks yang macam saya buat tadi. Kita pergi ke ChatGPT dan kita tulis Dart calculator code, kita tekan timer, dan mungkin juga kalau dapat pun mengambil masa yang lama kali lah, dalam sejam kah, dalam 2 jam kah. Dan kalau dia dapat siapkan pun tidak tahu kod yang dia siapkan tu berfungsi ataupun tidak. Dan saya
Untuk saya pula, saya lama mengambil masa untuk belajar coding ni, dan apa yang saya buat tadi itu walaupun tidak sekompleks setengah aplikasi, tetapi ia masih lagi nampak kompleks untuk setengah orang, dan untuk sesebuah AI menyiapkan benda sekompleks itu, saya tahu yang ChatGPT ini boleh buat apa yang saya buat tadi tu dengan lebih cepat dan dengan lebih kemas. Dan kalau kita tengok, bandingkan kod ni dengan kod saya tadi, jauh lebih kemas disusun, menggunakan switch statement yang lagi bagus. Saya menggunakan if statement, dan semuanya di-declare ataupun ditulis dengan tersusun lah. Ini adalah antara contoh lagi bagaimana AI boleh menyelesaikan sesuatu yang kompleks bagi kita. Bayangkan saya mengambil masa 6-7 minit untuk menyiapkan aplikasi yang boleh disiapkan oleh AI dalam masa 41 saat. Kurang daripada 41 saat sebab saya tekan pun tadi lambat. Ini adalah satu benda yang masih lagi baru sekarang ini. Macam yang saya cakap tadi, kita berada di dalam fasa transisi daripada teknologi lama ke teknologi baru. Satu hari nanti teknologi seperti ini adalah sebuah benda yang normal di kalangan kita dan benda yang akan kita gunakan pada setiap hari. Jadi untuk kita tahu dan peka dengan teknologi yang wujud seperti ini adalah sangat penting. Namun begitu, ingin saya ingatkan, walaupun ini memudahkan kita, contohnya memudahkan para pelajar untuk menulis artikel, tapi janganlah kita pakai ini untuk menyusahkan diri kita. Maksud saya, kalau kita guna ini untuk buat tugasan kita, kita tidak akan belajar apa-apa. Apa yang kita tahu adalah untuk guna ChatGPT saja. Kita tidak akan tahu apa yang kita belajar di sekolah. Dan itulah perkongsian pada hari ini. Semoga perkongsian ini bermanfaat. Kalau anda rasa perkongsian ini menarik, pastikan anda kongsi dengan rakan-rakan anda. Dan jangan lupa subscribe dan like kami di social media. Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Akan lebih banyak lagi episod menarik seperti ini pada masa hadapan. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-Kupi Go, menarik setiap hari. Snitch.